A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar suara saya dengan jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dengan jelas, Pak. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ni untuk sesi kuliah online. Okay, kuliah online rawatan Islam, di mana kuliah ni dibuat secara mingguan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah pada malam ni kita akan membincangkan dua tajuk yang sangat menarik, iaitu tajuk yang pertama akan dijelaskan oleh, dibentangkan oleh Ustaz Sinar, tajuk mengenai tenaga minda, tenaga dalam dari USA dan juga Jepun. Dan insyaAllah jika ada kesempatan masa bergantung kepada keadaan dan masa, saya akan sambung kepada kuliah bahagian kedua, iaitu pengenalan apa itu ruqyah. Okey, insyaAllah. Tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya mengalu-alukan dan menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar, okay, untuk meneruskan sesi kuliah. Terima kasih, Coach. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana pertemukan ini pada malam ini. Malam ini majlis ilmu. Kurang jelas sikit Ustaz Sinar. Okey, saya cuba testing. Okay. Okey, boleh. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada majlis ilmu pada malam ini secara online melalui Google Meet. Dan ada nama yang saya nampak, mungkin nama-nama baru. Alhamdulillah, ada ahli-ahli baru yang hadir. Dan juga ada nama yang biasa saya nampak, yang istiqamah hadir pada malam ini. Jadi malam ini sebenarnya adalah kesinambungan siri-siri kuliah berkenaan topik tenaga dalam dan tenaga minda. Siapa yang tidak menghadiri siri-siri sebelum ini, diharap boleh menghadirinya, menontonnya di YouTube, di channel Coach Kamarul Miftahus Salam. Sebab untuk memahami ilmu tenaga dalam dan tenaga minda ini, perlu mengikuti aspek-aspek asas ilmu ini, daripada sejarahnya dan pemahaman pengertian tenaga dalam dan tenaga minda, dan apa bezanya tenaga dalam di Indonesia, di China, dan pada malam ini pula kita akan membincangkan tenaga minda dan tenaga dalam di Amerika Syarikat, USA, dan di Jepun. Apabila kita telah mengetahui, pertama kita mengetahui dulu, pada malam ini pun adalah mengetahui. Kita mengetahui dulu, mengenali dulu, mungkin akan datang, barulah tahap seterusnya untuk memahami. Selagi kita tidak mengetahui, tidak mengenali wujudnya apa yang dikatakan ilmu tenaga dalam dan tenaga minda, nak bincang seterusnya, adakah ia haram, adakah ia harus, adakah ilmu itu terlibat dengan jin atau tidak, adakah unsur-unsur syirik di dalam ilmu tersebut, kita sukar nak bincang. Kami boleh bincang, tapi peserta akan susah nak faham sekiranya tidak mengikuti kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi diharap siapa yang mengikuti kali pertama
kuliah ini terutama berkenaan topik tenaga dalam dan tenaga minda untuk pergi ke channel YouTube Coach Kamarul Miftahus Salam. Dan boleh ulang kaji pun boleh kepada yang sedang mengikuti supaya ingat semula apa yang dibincangkan sebelum ini. Sekarang saya akan buka slide. Diharap semua yang hadir nampak slide yang dipaparkan di skrin masing-masing. Tajuk kuliah kita pada malam ini adalah sebenarnya mengenali, memahami. Mungkin ramai yang tidak akan faham walaupun didedahkan pada malam ini. Jadi malam ini lebih kepada mengetahui atau mengenali tenaga dalam dan tenaga minda yang berasal dari USA, dari Amerika Syarikat dan Jepun. Sebab topik ini agak mendalam, hari ini kita bincang kulitnya sahaja. Nanti akan datang, siri-siri akan datang, mungkin baru kita coba masuk secara lebih mendalam penerangannya. Okay. Okay, untuk pendahuluan, saya ingin jelaskan dalam kuliah kita kali ini, kita akan membicarakan dua topik besar, yaitu ilmu tenaga minda dan tenaga dalam yang berasal daripada Amerika Syarikat, USA, dan ilmu tenaga minda dan tenaga dalam yang berasal dari Jepun. Apa beza tenaga minda dan tenaga dalam pernah telah diuraikan, diterangkan pada kuliah-kuliah yang lalu. Kita juga sebelum ini sudah membicarakan sejarah tenaga dalam dan tenaga minda. Kita juga pernah membincangkan tenaga dalam dari Indonesia, yang berasal dari Indonesia, tenaga dalam yang berasal dari India, yang berkembang daripada ilmu yoga. Jadi apakah kepentingannya kita belajar mengenali ilmu tenaga minda dan tenaga dalam? Tujuannya kita belajar adalah agar kita cepat tahu sama ada sesuatu kursus itu mengajar ilmu tenaga minda, tenaga dalam, atau tidak terlibat dengan mengajar ilmu tenaga minda dan tenaga dalam. Sebab ini di Malaysia lagilah, di Malaysia ini semakin banyak teknik ilmu tenaga minda dan tenaga dalam meresap ke dalam kursus-kursus motivasi dengan pelbagai nama kreatif tanpa tabisan yang menyusup masuk dalam kursus motivasi diri, masuk dalam kursus motivasi perniagaan, bisnes, masuk dalam kursus motivasi kerohanian spiritual. Malah ada pendedahan daripada sahabat kita Faruqiyah mengatakan dalam ceramah agama, kursus agama berkenaan dengan khutbah Jumaat, cara menyampaikan khutbah Jumaat, sepatutnya belajar rukun-rukun, bagaimana memberikan khutbah Jumaat. Apa berlaku? Dimasukkan teknik tenaga dalam, tenaga minda dalam kursus tersebut. Untuk kononnya mungkin orang akan lebih lancar memberikan ceramah.
masalah dia, adakah orang betul-betul faham apa itu tenaga dalam, apa itu tenaga minda, dan memang ia tidak bercanggah, yakin dia tidak bercanggah dengan ajaran agama Islam untuk dibawa masuk dalam kursus-kursus yang melibatkan agama Islam. Jadi kita belajar untuk mengetahui supaya kita sedar, kita tahu, kita faham kalau ada kursus yang ada ciri-ciri kursus tersebut, walaupun dia tidak disebut tenaga dalam, tenaga minda, kita dapat tahu bahwa kursus itu ada memasukkan unsur-unsur atau teknik tenaga dalam dan tenaga minda. Ada masanya saya ingin ingatkan, ada masanya apabila saya sebut saja tenaga minda, bermaksud juga saya merujuk kepada tenaga dalam. Itu saja, saya merujuk kepada tenaga dalam, dia juga mungkin merujuk kepada tenaga minda. Kecuali yang khusus, baru ya khusus kepada tenaga dalam dan ataupun tenaga minda. Sebab dia hampir sama, asasnya hampir sama. Tenaga minda ni menganggap tenaga itu, kuasa itu, power itu dari minda, mind. Kalau tenaga dalam ni pula menganggap ada kuasa itu daripada tenaga yang tidak nampak. Dia boleh juga termasuk minda, tapi ia juga boleh, dia lebih juga khusus kepada tenaga yang bergerak dalam tubuh badan. Itu kita boleh huraikan nanti, khusus seminar-seminar atau kuliah-kuliah akan datang, dan juga boleh ulang kaji, ada dihuraikan juga sebelum ini, di kuliah-kuliah yang lalu. Maka kuliah kali ini akan menerangkan ilmu tenaga minda dan tenaga dalam dari Amerika Syarikat dan Jepun. Kuliah ini berbentuk pengenalan dan bukan perbincangan komprehensif. Kuliah ini juga bukan mengajar kita pandai melakukan tenaga minda dan tenaga dalam. Sebenarnya simple saja nak melakukan tenaga minda dan tenaga dalam ni, antara tekniknya meditasi. Tekniknya simple, tetapi falsafah di sebalik itu yang agak complicated. Sehingga timbul persoalan, adakah ia selaras dengan ajaran Islam atau tidak? Itu mungkin akan terjawab apabila kita selalu mengikuti kuliah-kuliah berkaitan ruqyah ini, termasuk pendedahan apa itu tenaga dalam dan tenaga minda. Okey. Terusnya kita akan bermula dengan kita akan melihat ilmu tenaga minda yang berasal dari USA, Amerika Syarikat. Saya akan berikan penerangan ringkas tapi padat. Dan ini lebih kepada bentuk pengenalan, untuk mengenali, untuk mengetahui. Mungkin saudara-saudari tidak akan berapa faham, tapi tidak apa ikuti, sebab nanti perkara ini akan muncul lagi. Tidak pun dalam kuliah, dalam kehidupan seharian kita, orang akan bagi kursus. Kursus dengan berbagai nama. Apapun namanya, quantum minda kah, mind power kah, sebenarnya apa yang saya sampaikan malam ini, inilah asasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, ada yang dapat masuk, syukur, alhamdulillah. Siapa yang ada masalah di line internet dia dan sebagainya, kalau ingin bila nak ikut kursus atau kuliah ilmu yang berkaitan ruqyah atau pendedahan ilmu-ilmu tertentu, baca bismillahirrahmanirrahim lengkap 3 kali. InsyaAllah niat semoga Allah melindungi dan membatalkan apa-apa gangguan. InsyaAllah urusan akan lebih lancar. Ya, kita masuk sekarang ke intinya, ilmu tenaga minda yang berasal dari Amerika Syarikat, USA. Di Amerika Syarikat, ilmu tenaga minda, the power of mind, yang dahulu berkembang dan lebih popular berbanding dengan ilmu tenaga dalam.
dalam bahasa Inggrisnya internal energy. Jadi kalau ingin mengetahui perbezaannya, ikutilah kuliah yang lalu di YouTube ada. Secara ringkasnya, tenaga minda ini pengajar menekankan bahawa kekuatan itu berada pada minda, mind kita. Yang dilatih adalah minda. Dan latihan-latihan itu dibuat seperti meditasi. Kalau tenaga dalam ni, dia seperti sebagai contoh ilmu tai chi, ilmu Shaolin, kung fu, ataupun ilmu jurus-jurus. Kita menganggap ada tenaga dalaman yang tidak nampak. Itu sebab kita sebut dalam. Dia batin, tidak nampak, yang boleh diasah, dilatih menjadi kuat. Dan bila disebut tenaga dalam ni bukan semata-mata kuat seperti kuat menumbuk, kita tendang jadi kuat, kita tumbuk jadi kuat. Kalau kita berlatih tumbuk punching bag, tendang punching bag, kita berlatih karate, tendangan kita, tumbukan kita jadi kuat. Ini tenaga dalam ni lebih berkembang lagi. Boleh ditumbuk orang dari jarak jauh, orang terpelanting tanpa tersentuh oleh tangan fizikal kita, contohnya. Kemudian banyak lagi, bila ingin dihuraikan, kita ringkaskan saja buat masa ini. Bila ikuti kuliah yang lalu, sebab kita banyak topik yang perlu kita cover, kita liputi. Jadi kita akan pergi ke slide seterusnya. Ini kena ingat selalu istilah-istilah ini. Sebab kalau ada iklan kursus yang menggunakan istilah ini, tahulah anda bahawa itu adalah ilmu tenaga minda ataupun yang dia tidak pun kursus itu 100% mengajar tenaga minda. Ada di dalam kursus itu ciri-ciri tenaga minda ataupun ada teknik-teknik tenaga minda yang akan diajar. Saya tidak akan huraikan satu persatu makna ini. Akan datang mungkin akan dihuraikan, tapi ingatlah istilah. Ada istilah ni, kalau saya tengok iklan kursus, ada istilah ni, saya akan senyum. Saya boleh agak dah. Kursus itu memang terlibat dengan tenaga dalam atau tenaga minda. Walaupun dia namakan kursus doa apa ini, nafas ruqyah ke, doa suci ke, budi pekerti ke, selendang hijau ke. Tapi istilah ni lebih kepada tenaga minda. Tenaga minda. Kalau tenaga dalam dia ada istilah-istilah tertentu ya, tetap yang ini dia banyak kepada tenaga minda. Antara istilah-istilah dia ni, okay, saya akan sebut magnetism. Kenapa istilah ni ada? Sebab dikaitkan minda ini mempunyai kuasa magnet. Bayangkan magnet besi berani boleh menarik besi, paku dan sebagainya melekat kepada magnet, bahwa minda ini bila dilatih boleh menarik macam-macam, menarik rezeki, orang yang benci menarik orang tu jadi suka kepada kita. Itulah dia dinamakan magnetism, magnet. Ada istilah lagi subconscious mind. Dalam bahasa Malaysia, minda bawah sedar. Lawan kepada minda sedar, conscious mind. Kalau kita yang sekarang ni, kita dikatakan berada dalam conscious mind, minda sedar. Kalau kita pengsan, tapi masih hidup, masih bernafas, kita dikatakan berada minda bawah sedar. Kita tidak sedar, tapi minda kita masih berfungsi. Lepas tu ada istilah positive thinking, fikiran positif. Ini saya akan terangkan lebih lanjut, sebab ini penting untuk orang tidak silap faham. Nanti saya uraikan. Lepas tu the power of mind, kuasa minda. Dan
dia berkembang istilah dia macam-macam lah, quantum minda dan sebagainya. Tapi asalnya yang popular adalah the power of mind, kuasa minda. Terusnya law of attraction, daya tarikan. Terusnya affirmation, peneguhan atau penegasan. Ketujuh, auto suggestion atau di istilah di Indonesia yang popular auto suggesti. Yang ke-8, visualization atau visualisasi atau penggambaran. Tapi kalau penggambaran kadang-kala terjemahan itu tidak berapa tepat. Sebab kalau orang buat filem sedang ambil syuting gambar, orang berlakon disebut penggambaran. Nah, dalam istilah ini dia bukan penggambaran seperti itu, tetapi visualization, memvisualisasi. Nanti saya akan datang, saya akan terangkan mungkin lebih terperinci. Malam ini saya akan datang, saya akan uraikan agak lebih panjang sedikit adalah tentang positive thinking. Seterusnya, the secret atau dalam bahasa Malaysia rahasia. Terusnya ada istilah the magic, dalam bahasa Malaysia sihir. Jangan kita senyum-senyum, kalau dah sihir salah lah. Ramai orang belajar the secret dan the magic dalam khusus motivasi, perniagaan dan sebagainya. Walaupun magic ini kalau diterjemahkan maknanya sihir atau silap mata, antara dua. Tapi dalam hal ini kalau ilmu minda tidaklah kita maksudkan dia silap mata. 11, manifestation. Ini istilah yang sekarang top trend. Dulu law of attraction. Dah mungkin basi dah law of attraction istilah ni. Ramai orang guna. Sekarang istilah yang dikembangkan pula manifestation. Manifestasi. Dalam bahasa Malaysia moden ada istilah manifestasi. Dan New Age Movement. Atau orang selalu ringkaskan NAM. Dan New Age Movement ni jangan kita terjemahkan satu persatu. Dia tidak akan jadi makna dia. Sebab kalau kita terjemahkan satu persatu, new, baru, age, umur, movement, perjalanan. Kalau kita terjemah satu-satu, perjalanan umur baru. Dia tidak kaitan dengan umur, dia tidak kaitan dengan berjalan-jalan. New Age Movement adalah istilah umum kepada berbagai ilmu tenaga dalam dan tenaga minda. Istilah ini popular di Amerika Syarikat. Jadi kalau ada tulisan-tulisan baca, dia kata New Age Movement 6, fahamlah bahawa orang itu sedang membincangkan beberapa kelompok tenaga dalam atau tenaga minda. Okey, kita teruskan. Ingat istilah-istilah ni. Sebab istilah ni selalu muncul di media sosial. Sekarang yang saya ingin uraikan positive thinking. Agar tidak kita tersalah faham, tersilap faham. Ingat, positive thinking ini, berfikiran positif, ada dua makna. Sekurang-kurangnya dua makna. Ini kita perlu pahami. Makna pertama ialah makna umum, berfikiran positif. Iaitu seorang berfikiran perkara-perkara yang baik. Istilah umum ini tiada percanggahan dengan ajaran agama Islam. Malah kita memang digalakkan berfikiran yang baik-baik dan melakukan kebaikan. Kita digalakkan husnuzon, berbaik sangka. Dan bukan ini yang dimaksudkan kalau dalam ilmu tenaga dalam atau tenaga minda, lebih tepat tenaga minda. Yang dibincangkan dalam kuliah ini ialah positive thinking yang khusus diajar di barat. Seperti yang diajar oleh Norman Vincent Peale
dan beberapa tokoh lain di barat. Positive thinking yang khusus inilah yang diajar di barat mempunyai falsafah tertentu dan teknik-teknik khusus. Bukan hanya berfikiran positif secara umum. Ini yang kita bincangkan dalam kuliah kita malam ini. Bukan positive thinking yang umum. Sebab nanti orang silap paham perkara ini, nanti dia kata, takkanlah kita manusia tidak boleh berfikiran positif. Sedangkan dalam agama pun mengajar berfikiran positif. Ada istilah husnuzon, berbaik sangka. Bukan itu yang kita maksudkan. Berpikiran positif secara umum tidak ada pertentangan dengan agama, memang digalakkan. Kita bincang positive thinking yang khusus, yang dipelopori antaranya oleh Norman Vincent Peale. Itu positive thinking yang kita bincang, yang kita kena ketahui, kenali dan fahami. Okay, seterusnya. Saya bagikan contoh-contoh ilmu tenaga minda dari USA. Ada ilmu mastermind atau istilah moden dia disebut law of attraction dan dipelopori, dipopularkan oleh Napoleon Hill dengan terbitnya buku beliau pada 1937. Ada lagi ilmu tenaga minda yang disebut positive thinking yang dipelopori oleh Norman Vincent Peale. Ada kesilapan ejaan di skrin tu. Ya, dengan terbitnya buku beliau pada tahun 1952. Dan ada pula istilah ilmu yang disebut the power of your subconscious mind. Kuasa minda anda yang dipelopori oleh Joseph Murphy dengan terbitnya buku beliau pada 1963. Dan selepas tu yang amat popular, The Silver Mind Method, yang popular sehingga sekarang. Sekarang dia berkembang dinamakan Ultra Mind, Silver Ultra Mind, yang diajar oleh Mind Valley. Mind Valley ini adalah dimiliki oleh orang Malaysia, tapi saya rasa tinggal di luar negara, di USA. Dia grup dia ini ada mengajar beberapa ilmu tenaga dalam dan tenaga minda, termasuk the Silver Mind Method. Tapi ilmunya ini dianggap lebih advance, dia namakan the Silver Ultra Mind Method. Macam lebih tinggi lah, macam Ultraman kan, lebih tinggi, besar, kuat, power. Dan pelopornya ini Jose Silva, ejaan Jose, tapi biasanya kalau di Amerika disebut Jose Silva, dengan terbitnya buku beliau pada 1978. Dan banyak lagi, kita fokus kepada inilah buku-buku yang asas yang mengembangkan ke seluruh dunia ilmu minda ni, tenaga minda. Buku mereka diterbitkan sehingga ni sekarang, dan asas-asas teknik falsafah yang mereka ajar tu dibawa masuk ke dalam kursus-kursus, dikembangkan lagi dengan diubah sesuai nama. Sekarang kita lihat buku-buku ini, melihat dia punya kulit muka, dan banyak berjual nih di popular bookstore ada, dan sebahagian buku-buku ini saya ada. The Silver Mind Method, inilah bukunya. Ni The Power of Positive Thinking ni, cuma dia punya kulit buku ada berubah sebab bila edisi cetakan-cetakan baru dia akan berubah. Saya ada buku-buku ni dan saya telah baca, dan saya ada buku ni sudah lama.
pun dan sudah lama saya baca. Ada tu saya ada ni buku sejak tahun 2004 lagi. Jadi itulah saya kenal betul ni hal-hal tentang tenaga minda. Dia tukar-tukar nama. Kalau orang cakap pimai-pimai tang tu. Tukar-tukar nama pun sebutlah Ultraman kah, Superman kah, apapun nama minda, quantum minda kah, asasnya sama juga. Basic dia memang tidak boleh lari daripada teknik meditasi. Dan ada teknik-teknik seperti hipnotis, pukau dan sebagainya. Okey, saya perkenalkan sebab buku-buku ni selalu ada. Ada jual di Shopee, ada jual di kedai buku Popular Bookstore. Jadi kenallah kulit muka buku-buku ni. Inilah, dari sinilah berkembang. Buku-buku ni sudah terjual berjuta-juta naskah. Alangkah baiknya kalau buku ruqyah, buku saya, buku Coach Kamaru dibeli orang berjuta-juta, jadi jual kami jutawan. Cuma biasalah kalau buku-buku macam ni kan berjuta orang beli. Buku ruqyah syariah yang bermanfaat dunia akhirat. Di dunia boleh rawat diri sendiri, keluarga. Di akhirat kita baca Quran, kita dapat pahala, boleh bertambah kita punya timbangan mizan kebaikan di padang mahsyar nanti. Itu tidak ada jualah dibeli. Terima kasih kepada yang membeli buku-buku kami. Tapi tidak sebanyak buku-buku ni. Telah laris berjuta-juta. Okay, seterusnya. Dan ini lagi. Ini yang terbaru. Dan ini bagi saya, buku inilah yang paling bahaya. The Secret, The Magic. Penulisnya Rhonda Byrne. Buku ni sangatlah dia mula-mula waktu dia keluar tidak berapa popular. Tapi yang mempopularkan dia siapa? Oprah Winfrey. Sebab ada satu masa show Oprah Winfrey, siapa yang biasa tengok TV, siaran TV dahulu, Oprah Winfrey ini ada satu rancangan talk show yang sangat popular. Dan siapa yang masuk di dalam talk show-nya tu dan diperkenalkan satu topik buku akan jadi popular. Apabila diulaskah buku Harry Potter akan top meletup. Jadi buku ini dia bermula dari The Secret, lepas tu The Magic, dan sekarang ni banyak dia jual di Popular Bookstore. Sekarang macam-macam lagi istilah dah. The Magic lah, The apa lagi, The Belief ke apa. Banyak. Di buku ni yang nantilah akan datang saya mungkin akan kupas lah sebagian. The Secret saya tiada buku ni. Saya pernah baca lah tapi The Magic ni saya pernah jumpa di rumah saudara saya. Saya rampas. Saya kata siapa punya tidak ada yang mengaku. Saya kata saya sanggup bayar beli ini tapi untuk saya ambil. Kalau siapa yang rasa kerugian saya ambil buku ni, saya sanggup bayar. So, bahaya untuk dibaca sepatutnya oleh orang Islam. Saya ambil contoh lah dalam The Magic. Dia ajar, dia seolah-olah buku motivasi. Tapi antara dia ajar teknik dia, Anda keluarlah dari rumah Anda, pergi ke luar rumah, carilah batu kelikir ke di rumah, ambil sebiji, bawa masuk ke rumah, bawa masuk ke bilik Anda berdoalah dengan batu tersebut. Berdoa dengan batu tersebut. Kalau ada orang kata, oh bagus tuh, saya rasa ramai kita akan giling kepala sejauh mana ilmu agama orang ni, perkara asas begitu pun dia tidak faham. Tapi masalah buku ni laku, popular, bukan saya dibaca oleh non-Muslim, dibaca oleh orang Muslim. Dan kursus yang menggunakan teknik The Secret ni adalah kursus motivasi. Perniagaan. Tapi saya tidak akan huraikan lagi mendalam setakat ini. Saya perkenalkan saja supaya kita faham. Nampak buku ni, nampak istilah ni dalam kursus motivasi
berhati-hatilah. Itu adalah kursus itu, kalaupun tidak mengajar sepenuhnya ilmu tenaga dalam, dia ada mengambil prinsip, falsafah, teknik ilmu tenaga minda dan tenaga dalam. Dan secara ringkas saja saya Oke, nanti boleh tanya soalan, tapi kita akan jawab nanti kemudian pada sesi soal jawab. Insya Allah jangan bimbang, nanti kita boleh jawab di sesi jawab. Saudara Akmal Mokhtaruddin dengar sahaja. Lepas tu boleh buat penilaian sendiri. Saya mengajar ilmu tenaga dalam supaya anda para peserta belajar ilmu tenaga dalam, tenaga minda, atau saya mengajar ini untuk anda berfikir dan menilai sendiri tanpa perlu lagi bertanya orang lain betul ke tak betul. Hadiri saja, sebab dah bagi tahu kan baru pertama kali masuk, jadi tak tahu ujung pangkal. Kita tidak dapat uraikan secara mendalam untuk soalan satu orang. Dengar saja, apa tu nanti sendiri lepas habis kuliah buat penilaian sendiri. Begitu. Sebab itulah pentingnya ikut kursus selalu. Selalu ikut kursus, jadi kita akan paham. Kita akan paham konteks kita memberi kuliah ni. Oke, saya teruskan. Oke, ilmu tenaga dalam dari USA. Dan kenapa saya terangkan ini? Sebab terlalu ramai masyarakat kita tidak tahu tentang ilmu tenaga minda ni. Sebab dulu ilmu tenaga minda ni sejak tahun 1930-an, 40-an dah muncul. Masuk di Malaysia tahun 90-an pun dah masuk. Tapi malah 80-an pun dah masuk. Cuma buku-bukunya dalam bahasa Inggris. Jadi dia tidak tersebar pada masyarakat Melayu. Awal 2000-an dah mulai orang Melayu sendiri ada pergi belajar, tapi dia bukan belajar di Malaysia. Dia mungkin belajar di Malaysia daripada guru yang bukan orang Melayu, bukan orang Islam, atau dia belajar di luar negara. Lepas itu dia bawa masuk. Karena dia orang Melayu, dia orang Islam, terus orang buat anggapan ilmu ini betul lah, sebab orang Islam yang ajar. Dia bermula dari sana. Saya tidak akan bincangkan lebih mendalam. Itu mungkin akan datang, kita boleh bincangkan nanti apabila satu peringkat kita membincangkan apa hukumnya belajar benda-benda begini. Adakah jin terlibat? Adakah jin terlibat dalam ilmu-ilmu ini? Oke, sekarang kita pergi kepada beberapa jenis ilmu tenaga dalam yang amat popular di seluruh dunia ni, dan dia berkembang dengan berbagai nama. Antara dia inilah yang diajar oleh Napoleon Hill, Mastermind. Yang antara buku dia paling popular, dia banyak buku, tapi antara paling popular Think and Grow Rich. Buku Think and Grow Rich ini ditulis oleh orang Amerika Syarikat yang bernama Napoleon Hill. Pertama kali diterbitkan pada 1937. Penulis lahir pada 1883 dan meninggal dunia pada 1970. Penulis asalnya adalah bekerja sebagai wartawan. Intipati ilmu yang diajar oleh Napoleon Hill ialah melakukan afirmasi dan autosugesti. Buku inilah yang mempopularkan ilmu Law of Attraction atau hukum daya tarikan, yang istilah ini jadi begitu popular sudah di Malaysia. Law of Attraction. Saya ringkaskan. Antara isi kandungan ilmu ini juga dia juga ada satu istilah dinamakan positive mental attitude, PMA. Dia lebih kurang sama sebenarnya dengan law of attraction, dan dia juga lebih kurang sama dengan positive thinking. Ringkas-ringkas sudah dahulu untuk mengenali, untuk memahami mungkin akan datang insya-Allah boleh kita akan masuk kepada fasa memahami. Oke, ilmu lagi tenaga dalam yang popular di barat yang berasal dari USA adalah positive thinking
Dan ada bukunya. Dari buku inilah berkembang popular sehingga ke hari ini. Buku The Power of Positive Thinking ditulis oleh orang Amerika Syarikat bernama Norman Vincent Peale. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Penulis lahir pada 31 hari bulan 5 Mei 1898 dan meninggal dunia pada 24 hari bulan Disember 1993. Jelas ilmu ini sudah lama diperkenalkan. Sebab pelopor dia pun lahir 1898. Dan buku ini 1952 dah diterbitkan. Jadi kita saja di Malaysia yang baru mengenali ilmu-ilmu ini. Sebenarnya ilmu dia dah lama berkembang. Penulis asalnya adalah seorang padri. Intipati ilmu yang diajar oleh Norman Vincent Peale ialah affirmation dan prayer power. Saya kena baca doa Bismillahirrahmanirrahim, macam ada gangguan-gangguan jin ni, tidak suka saya mendedahkan ilmu-ilmu ni. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Siapa yang ada masalah internet tiba-tiba skrin tidak nampak ke apa, cuba baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu hembus ke skrin handphone atau laptop. Biasa nih, perkara-perkara apabila kita bincang benda-benda begini, ilmu ruqyah atau ilmu-ilmu begini, nah kan, alhamdulillah ada. Ingat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada masalah, hal-hal, nanti saya akan, kalau ada masa, tidak pun kuliah malam ini, kuliah akan datang, saya akan terangkan lagi khasiat-khasiat fadilat doa Bismillahirrahmanirrahim yang dulu pernah kita ajar dan kita ijazahkan. Okey, kita kembali The Power of Positive Thinking. Penulis ini asalnya dia seorang padri dahulunya. Intipati dia itulah dia mengajar affirmation dan prayer power. Dan dalam buku dia ni, kerana penulis padri, dia bukan ustaz. Jadi dalil-dalilnya dia banyak memetik ayat-ayat daripada Bible. Jadi faham-fahamlah. Kalau kuliah-kuliah mengajar positive thinking yang berdasarkan ilmu yang diajar oleh Norman Vincent Peale, kita bolehlah ambil dalil ayat-ayat Quran. Tapi asas ilmu ini daripada seorang padri. Dan padri ini mengajar prayer power, puasa doa. Perlukah kita belajar puasa doa daripada non-Muslim, daripada seorang padri? Islam tidak ada ajar doa yang lebih, dan bagi kita orang Islam, doa yang diajar oleh dalam Islam adalah yang lebih, yang paling power, paling betul, paling hak. Doa yang diajar bukan Islam adalah batil. Jadi saya nak dedahkan benda ni perlahan-lahan, step by step, untuk kita berfikir. Lepas daripada ikuti kuliah ni, tak perlu lagi nantilah tanya orang. Dah tahu satu kursus tu dia ada sebut istilah-istilah yang saya sebut tadi, dah tahu dah. Tak perlu ditanya orang, betul ke tidak? Bolehkah saya ikut kursus dia atau tidak? Ikuti kursus ni, dapatkan pendedahan. Okey, seterusnya. Ni pula ilmu The Power of Subconscious Mind. Dan ada bukunya, buku ditulis oleh orang Amerika Syarikat juga. Itulah saya katakan, Pak Kosamida ni saya nak terangkan dari sudut asal dari Amerika, sebab banyak berasal dari Amerika. Bukan dari England, bukan daripada Eropa, Prancis, Jerman, tapi dari Amerika. Buku ini ditulis oleh orang Amerika bernama Dr. Joseph Murphy. Pertama kali diterbitkan pada 1963. Penulis lahir pada 20 Mei 1898 dan meninggal dunia pada 16 Disember 1981. Gelaran doktor di situ bukan doktor perubatan. Dia mendapat gelaran doktor PhD. Intipati ajarannya ialah
minda bawah sedar, subconscious mind, adalah kuasa tanpa batas. Yang mengatakan minda bawah sedar ini kuasa tanpa batas. Dan mungkin ada orang yang tajam pemikirannya akan terfikir dalam ajaran Islam semua makhluk ada batas, tidak ada kekuatan tanpa batas. Kekuatan mutlak tanpa batas hanya ada pada Allah. Kalau orang yang tajam pemikirannya, walaupun saya bagi intipatinya secara ringkas. Jadi intipati ajarannya ialah minda bawah sedar adalah kuasa tanpa batas, dan dia juga mengajar auto-suggestion, dan dia juga mengajar scientific prayer, doa secara saintifik. Saya tidak akan huraikan apa itu doa secara saintifik sebab bukan malam ini hanya pengenalan, hanya untuk mengenali dan mengetahui. Belum lagi untuk, kalau siapa yang paham, alhamdulillah. Yang belum paham mungkin akan datang, akan lebih paham apabila diuraikan lebih lanjut. Jadi kurang sehat dari semalam. Sakit semak, batuk-batuk. Okey, seterusnya the Silva Mind Control Method. Dan ini juga saya dapat ilham untuk buat juga kuliah nih, sebab pernah ada dalam grup kita, grup GTRI, grup Telegram Rawatan Islam, ada pernah bertanya, sebab kursus ini masih ada sampai sekarang, kursus the Silva Mind Control Method, atau ada ajar dengan nama baru, the Silva Ultra Mind. Jadi ada orang bertanya. Jadi sekarang saya bagi penerangan lah secara ringkas. Ilmu Silva Mind Control Method ini ada bukunya, ditulis juga oleh orang Amerika Syarikat bernama Jose Silva. Pertama kali buku diterbitkan pada 1978. Penulis lahir pada 1914 dan meninggal dunia pada 1999. Penulis asalnya adalah bekerja sebagai pembaiki radio. Penulis pada mulanya mengkaji ilmu hipnotis, itu ilmu pukau. Intipati ilmu Silva Mind Control Method ialah melakukan meditasi. Meditasi yang diajar oleh Jose Silva ialah visualization meditation yang dinamakan dynamic meditation. Sekejap. Saya ambil dulu. Ini lah. Itu buku dia. Okey. Okey, jadi kesimpulannya untuk ni tenaga dalam dari tenaga minda dari USA ni. Okey, persamaan ilmu tenaga minda daripada USA ni, dia banyak nama. Tapi persamaannya daripada nama-nama yang banyak dari berbagai cabang-cabang tadi ilmu yang kita tengok secara ringkas, ilmu-ilmu ini menekankan bahawa adanya subconscious mind, minda bawah sedar, yang mempunyai kuasa tanpa batas. Minda bawah sedar ini boleh menyembuhkan, boleh memberi rezeki, dan boleh memberikan nasib yang baik. Untuk kita dapat mempengaruhi minda bawah sedar agar menyembuhkan, memberi rezeki, dan memberi nasib baik adalah dengan cara berdoa, prayer, meditasi, meditation, dan autosuggestion. Cuma kalau saya mau berdoa, baik saya belajar doa cara Islam, berdoa kepada Allah. Tapi saya ada baca buku ni. Saya tahu macam mana cara berdoa yang mereka ajar. Cuma tidak akan dihuraikan pada malam ini. Terusnya kita kena ingat, pelopor ilmu tenaga minda ini bukanlah beragama Islam. Cuma pengikut-pengikut dia, pelajar-pelajar sekarang yang buka kursus motivasi, buat kursus motivasi di Malaysia, ada tu yang beragama Islam lah. Tapi pelopor ilmu ini asalnya bukan beragama Islam. Malah ada di antara mereka bertaraf padri. Maka tentulah cara berdoa yang mereka ajar bukan cara berdoa dalam ajaran agama Islam. Persoalan untuk renungan. Mengapa sebagian orang Islam mengajar ilmu-ilmu tersebut dalam seminar motivasi? Dan ini untuk renungan. Saya tidak akan jawab soalan itu pada malam ini.
Seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada ilmu tenaga dalam Jepun. Ini saya ringkaskan saja, memang tidak banyak yang perlu dihuraikan sebab tidak berapa meluas berbanding dengan ilmu tenaga minda dari USA, tenaga dalam daripada Indonesia, dan tenaga dalam dan tenaga minda daripada India, yoga dan sebagainya. Dan pernah diterangkan sudah sebelumnya. Jadi di Jepun ini saya ringkas saja. Ilmu tenaga dalam dari Jepun ini yang popular dia Zen. Zen adalah cabang daripada ajaran Buddha. Di Jepun, Zen diamalkan sebagai sebagian daripada ajaran Buddha. Zen juga diamalkan sebagai teknik meditasi dalam beberapa ilmu bela diri. Kebanyakan ilmu bela diri, contohnya Karate Do, setelah selesai berlatih mereka akan duduk macam yang tu kita ada tengok di gambar tu. Mereka tutup mata dan mengosongkan pemikiran. Duduk diam sahaja. Itu adalah teknik meditasi Zen. Kalau sekadar teknik itu tanpa falsafahnya mungkin kita boleh terima sebagai tidak salah lah. Macam kita berlatih taekwondo, kita berlatih silat tenaga tanpa masukkan unsur-unsur mistik. Baik, saya ringkaskan. Dalam ilmu bela diri Jepun, hanya beberapa aspek dari pengajaran Zen yang diamalkan. Teknik atau amalan Zen yang popular ialah meditasi Zazen, atau dalam bahasa Inggeris just sitting, dan meditasi no mind, atau dalam bahasa Jepun dia dipanggil motion. Ini dalam ilmu bela diri selalu nih istilah-istilah nih, motion. Ia juga dikenali dengan nama awareness meditation. Awareness meditation ini dia berkembang sehingga ada di dalam hospital, di dalam klinik psikiatri menggunakan teknik rawatan untuk orang yang sakit mental, depression menggunakan teknik ini, awareness meditation. Saya tidak akan membicarakan pasal hukum, berkenaan hukum pada malam ini. Saya cuma membuat pendedahan agar tahu dan kenal. Jadi itu saya dari Jepun. Tadi saya ingat. Sekarang satu persoalan, ini persoalan besar sebab ini popular di Malaysia. Ilmu Reiki. Persoalannya, ilmu Reiki ini berkembang dari mana sebenarnya? Dari Jepun kah? Atau dari tempat lain? Jadi saya akan coba cepatkan. Oke. Sebab nanti akan datang mungkin baru kita akan bincang lebih mendalam. Oke, ilmu Reiki ini pernah saya bincangkan sebelum ini dalam sejarah tenaga dalam. Jadi secara ringkas, ini yang kita kena paham. Masyarakat umum diberitahu bahwa ilmu Reiki berasal dari Jepun. Namun sebenarnya perkembangan ilmu Reiki yang meluas sekarang adalah bermula dari Amerika Syarikat. Ilmu Reiki yang berkembang sebenarnya punca dia asalnya dari Amerika Syarikat, bukannya Jepun. Reiki sebenarnya dikembangkan ke peringkat antarabangsa oleh Puan Hawayo Takata. Dia lahir tahun 1900 dan meninggal 1980. Dia berbangsa Jepun, tapi tinggal di Hawaii, Amerika. Inilah dia punya ibu berkembang. Secara ringkas sahaja, orang boleh tidak bersetuju, terutama pengamal Reiki. Kalau tidak bersetuju apa yang saya sampaikan, silakan tidak bersetuju, tidak ada masalah. Saya sampaikan ini secara ilmiah. Tidak ada perlu kita emosi. Setuju, silakan setuju. Tidak setuju, silakan tidak setuju. Tidak ada paksaan. Oke, sejarah perkembangan ilmu Reiki, saya kena beritahu agar kita paham kenapa saya mengatakan ilmu Reiki ini berpunca dari USA, berasal dari Amerika, bukan dari Jepun. Yang berkembang sekarang di dunia ini, termasuk masuk ke dalam Malaysia. Ilmu Reiki ini diasaskan oleh Mikao Usui yang tinggal di Jepun. Dia memang orang Jepun. Dialah nih yang punca, yang pelopor kepada ilmu Reiki. Ia lahir tahun 1865 dan meninggal dunia tahun 1926. Dah lama meninggal. Waktu Mikao Usui mempraktikkan Reiki, ia belum tersebar luas di luar Jepun. Dia masih dalam Jepun saja. Anak murid utama Mikao Usui yang kemudian menjadi guru Reiki ialah
Chujiro Hayashi. Dia lahir 1880 dan meninggal 1940. Okey, pada masa Chujiro Hayashi, Reiki ini pun belum berkembang luas dari Jepun. Ilmu ini tersebar luas adalah daripada dua anak murid Chujiro Hayashi ini, iaitu yang disebarkan oleh Puan Hayano Takata yang saya sebut tadi dan Puan Chiyoko Yamaguchi. Lahir pada 1921 dan meninggal pada 2003. Daripada Puan Hawayo Takata muncullah Usui Reiki dan daripada Puan Chiyoko Yamaguchi muncullah Jikiden Reiki. Ini muka orang. Ini Mikao Usui. Yang Reiki meluas di seluruh dunia ini, tidak ada yang belajar daripada dia sebab dia sudah lama meninggal dunia. Ini anak muridnya. Chujiro Hayashi ini pun tidak ramai yang sempat belajar dengan dia. Mungkin ada ramai orang Jepun belajar sama dia, tapi tidak dikenali. Yang dikenali adalah ini dua. Yang ini Hawayo Takato, yang Takata. Hawayo Takata, bukan Takato. Inilah yang mengembangkan, inilah ibu dah. Kebanyakan Reiki di dunia ini, inilah ibu dia. Cuma ada yang tidak mengaku. Dia punya sanad, dia terus direct pergi sini, Mikao Usui. Dia tidak mau kaitkan dengan ini. Sebab ada cerita dia, ada isu dia yang saya tidak akan bincangkan di sini. Dan ini lagi satu anak murid kepada ini, Chiyoko Yamaguchi. Dia mengembangkan Reiki mazhab dia yang ini Jikiden Reiki. Dan ini anak dia sekarang yang mengembangkan Tadao Yamaguchi. Daripada mereka ini berkembanglah satu lagi aliran Reiki di nama Jikiden. Orang-orang yang mengamalkan Jikiden Reiki ini yang mengatakan sebenarnya mereka punya ilmu Reiki lah yang asli, yang dari Mikao Usui. Walaupun nama Jikiden Reiki, memang agak susah nak faham lah kalau orang tidak mengikuti. Yang ada dikatakan Usui Reiki, kebanyakan dia punya sanad dari sini baru pergi sini. Tapi orang tidak mau sebut-sebut lagi nama dia ni, orang mau terus dari Mikao Usui, jadi orang namakan dia Usui Reiki. Dan daripada sinilah berkembangnya yang paling banyak berkembang di dunia ni. Yang ini dia satu saja, Jikiden Reiki. Dia kata dia yang paling asli. Nanti akan datang mungkin baru saya akan huraikan. Daripada ilmu Reiki yang tadi dua saya cabang tu, dia berkembang menjadi sebenarnya ini kebanyakan sanad dia balik kepada Puan Hawayo Takato. Sebab kebanyakan guru-guru ni yang mempelopori yang nama-nama tersebut tu, dia belajar dari Hawayo Takato. Dong tidak sempat belajar daripada guru si Hawayo Takato. Ya ini mereka tidak sempat, ini dah lama meninggal. Ini pun mereka tidak sempat. Waktu itu belum kan. Mereka kebanyakan sanadnya dari sini berkembang. Dan dari sana berkembanglah dinamakan Usui Reiki, Karuna Reiki, Sechim Reiki, Teramai Reiki, Ligatarian Reiki, Sambala Reiki. Jangan cakap Reiki pun sebenarnya banyak dia punya mazhab. Sambala Reiki, Kundalini Reiki, Imara Reiki, Violet Flame Reiki, Sufi Reiki. Yang terakhir tu ada nama Sufi. Siapa yang ada belajar ilmu tasawuf memang faham bahwa perkataan Sufi ini dikaitkan dengan tasawuf. Tapi jangan pula jangan terus-terus menyangka karena bilang Sufi Reiki ini artinya Sufi Reiki ini dicipta oleh orang-orang tasawuf, orang-orang Sufi. Dia panjang ceritanya, saya tidak akan uraikan. Dia ada ambil ilmu-ilmu sebahagian daripada ilmu-ilmu kesufian. Tapi ini bukanlah ilmu sufi ya. Walaupun dia ada cakap sana Sufi Reiki. Saya ringkaskan. Dan ini simbol-simbol asas Reiki. Terutama dari Usui Reiki, yang semua sanadnya di Usui Reiki
dia ada, dan jarang yang orang tidak belajar Reiki secara mendalam jarang akan jumpa nih. Sebab ini dia level tinggi baru akan diperkenalkan. Level bawah mungkin dia tidak diperkenalkan simbol atau dia diperkenalkan dengan satu simbol. Untuk merawat pesakit, simbol ini akan digunakan. Dia ada nama tuh, Chokori, Shehiki, Raku, Onsha Ze Shonen, Daikomyo. Jangan sangka kartun-kartun Jepun ada sebut nama ini bahwa ini meniru dari kartun Jepun. Tidak, kartun Jepun tuh yang meniru daripada sini. Daripada ilmu-ilmu ini. Oke, saya ringkaskan sahaja. Oke, ada jawaban sedikit lah. Ada huraian sedikit lah sebelum kita punya penutup. Soalannya, di manakah ajaran ilmu tenaga minda bercanggah dengan ajaran Islam? Walaupun saya cakap saya belum akan menghuraikan tentang hukum, tapi sedikit lah. Sebab yang lain pun ada agak paham lah kemana arah tuju kuliah-kuliah saya ini berkenaan tenaga dalam dan tenaga minda. Jadi secara ringkas saya simpulkan, ajaran ilmu tenaga minda ada teknik dan falsafah. Dari segi teknik, ada yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan ada yang bercanggah. Tekniknya ada yang tidak bercanggah. Kalau diajar bernafas, tidak masalah bernafas. Kalau kita tahan nafas, matilah kita, tidak ada aja. Tapi ada yang bercanggah. Dari sudut falsafah pula, ada banyak yang bercanggah dengan ajaran Islam. Ini saya ringkaskan sahaja. Jadi persoalan penting yang kita tanya kepada diri kita, adakah kita mempunyai ilmu yang mencukupi untuk menilai dan menapis mana ajaran yang bercanggah dengan Islam dan mana yang tidak bercanggah dengan Islam. Itu kita kena renung-renungkan. Jadi, sampailah kita kepada penutup kuliah ini. Kuliah ini hanya tahap pengenalan, tahap memberi tahu, tahap mengenali, dan bukan kupasan komprehensif. Jadi saya pun kita sedar kalau ada ramai peserta yang masih belum paham apa yang sisa. Ya. Tapi kalau kita ikuti daripada mula sejarah, sedikit demi sedikit kita akan dapat memahami. Tujuan kuliah ini adalah supaya kita mengenali apabila orang mengajar ilmu tenaga dalam dan tenaga minda, walaupun mereka tidak menyebut secara khusus, mereka mengajar ilmu tenaga dalam dan tenaga minda. Ini tujuan kuliah kita. Supaya kita kenal. Bila orang adakan kursus, dia nama kursus Nafas Ruqyah. Kita baca apa yang dia punya huraian, dia punya testimoni, dia punya silibus. Sebenarnya kita dah boleh agak. Kemungkinan apa tuh kursus Nafas Ruqyah? Atau ajar macam-macam lah lagi sekarang, banyak nama, kuantum minda dan sebagainya. Jadi itu tujuan kita pergi kuliah pada malam ini. Dan apa-apa yang berkenaan dengan siri tenaga dalam dan tenaga minda. Maka dengan itu tamatlah sudah kuliah berkenaan mengenali tenaga dalam dan tenaga minda. Dan ini silap tajuk saya belum ubah, yaitu yoga Qigong. Saya sudah ajar, sudah sampaikan sebelum ini. Yang malam ini adalah tenaga minda daripada Amerika Syarikat dan juga daripada Jepun. Dan saya memohon maaf kepada Coach Kamarul, agak panjang saya punya penyampaian pada malam ini, dan dengan ini saya tutup kuliah saya, dan saya akan tutup juga slide ini. Dengan ini saya serahkan kepada Coach Kamarul Azli untuk majlis kita seterusnya. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar kerana telah memberikan penjelasan tentang tenaga dalam. So topik tenaga dalam ni dia topik yang panjang dan luas. So kalau yang mana yang baru masuk kuliah mungkin tak akan faham, kena rujuk tajuk kuliah-kuliah yang lepas di channel YouTube saya. Okey, cuma kena carilah, kena cari satu persatu kuliah online, tajuk
file kuliah online yang ada membincangkan pasal tajuk tenaga dalam, kena tonton dulu lah. Okay, seperti yang mana yang sedia maklum juga, kuliah online kita ni dia dibuat secara mingguan. Okay, setiap minggu akan ada satu topik. So ia tidaklah bersangkutan antara satu sama lain, tapi setiap topik ni dia akan saling melengkapi. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tertinggal kuliah-kuliah lama, so mungkin ada topik-topik yang mungkin kurang faham sikit lah, insyaAllah. Okay, so kuliah ni adalah percuma. So kami sangat menggalakkan dan mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir kelas online. Dan insyaAllah di samping itu juga seperti yang kami pernah wawarkan, kami sangat berbesar hati kalau ada sumbangan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan supaya boleh untuk kami memperbaiki mutu slide kami. Sebenarnya nak menyediakan slide ni memerlukan sedikit komitmen yang boleh tahan tinggi juga. Okay. Di samping memerlukan peralatan-peralatan untuk secara live. Okay. So sumbangan infak hadiah daripada semua peserta, hadiahkan seikhlas hati kepada nombor akaun yang akan diberikan dalam grup Telegram. Sangat-sangatlah bermakna untuk kami para admin demi nak meneruskan kuliah-kuliah di masa akan datang. So kami tak memerlukan hadiah yang terlalu banyak. Kalau kata ada 20 orang peserta, setiap seorang infakkan RM5. RM5 untuk satu kelas pun bagi kami satu value yang sangat-sangat besar. Okay. InsyaAllah saya akan, topik saya kali ni agak ringkas je. Topik ni panjang. Topik Ruqyah Syariah ini adalah panjang, tapi saya hanya akan bagi intro sahaja disebabkan faktor kekangan masa. Kalau tuan-tuan tengok pada slide tu, ni adalah saya punya master slide. Memang panjang, kesemua nota-nota saya kumpulkan dalam slide ni. So slide ni 3 hari pun tak habis lagi kalau kata nak buat khusus. Okay. So ini memang slide saya, slide saya lah. Okay. Okay, insyaAllah pada malam ni saya akan menghuraikan, menjelaskan sedikit pengenalan tentang Ruqyah Syariah. So apa yang kita faham mengenai Ruqyah Syariah? Apakah yang dimaksudkan dengan Ruqyah Syariah? So kita kena faham dulu perkara-perkara asas dalam rawatan Ruqyah. So kita kena faham secara asasnya rawatan Ruqyah ni merupakan doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So memang dalam kesemua sesi-sesi Ruqyah kita akan membacakan ayat-ayat Ruqyah, kita akan membaca doa-doa, kemudian kita juga memohon pesakit supaya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya disembuhkan. So selain daripada itu juga, selain daripada bacaan ayat Ruqyah dan doa, sesi rawatan Ruqyah ni juga merupakan nasihat dan juga dakwah kepada jin. So kalau tuan-tuan yang pernah ikut sesi rawatan saya di live secara TikTok ataupun yang pernah tengok video rawatan saya, memang sepanjang sesi rawatan saya itu saya akan selit dan selang-selikan antara bacaan ayat-ayat Ruqyah di samping dakwah dan kutubah kepada jin. Okay, itu memang sepanjang sesi Ruqyah tu akan diselit-selitkan, diselang-selikan, sekejap baca ayat Ruqyah, sekejap kita memberi kutubah, memberi peringatan, memberi nasihat, memberi ancaman kepada jin. Semua tu kena digabungkan. Dan yang last sekali juga, biasanya selepas buat rawatan Ruqyah, ini adalah topik yang perkara yang agak mustahak bagi pesakit. Pesakit tu sendiri kena memperbaiki diri dia. Selepas buat rawatan, pesakit kena tengok balik, renung balik kehidupan dia yang lama. Apa kesilapan-kesilapan dia yang buat. Mungkin sebelum buat rawatan, pesakit agak jauh dengan agama, solat tapi di hujung-hujung waktu. So ada perkara-perkara nasihat-nasihat yang akan diselitkan oleh perawat
untuk pesakit itulah agar memperbaiki diri. So maksudnya tidaklah hanya semata-mata sesi bacaan ayat-ayat ruqyah ataupun doa sahaja semata-mata, tapi dia ada dakwah, dia ada muhasabah diri. Pesakit kena muhasabah diri akan sakit ni, mungkin merupakan salah satu daripada kifarah dosa. So pesakit kena perbaiki dirilah. So dakwah ni tadi saya cakap tadi, dakwah kepada jin juga termasuklah juga dakwah kepada si pesakit agar memperbaiki kualiti diri dia lah. Okay. Sekejap, saya akan masuk ke slide yang seterusnya. Okay, so seterusnya apa yang kita faham tentang apa itu ruqyah. Okay, apa itu ruqyah? So ruqyah ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ruqyah syariah. Okay, ruqyah syariah. Okay, ataupun yang kedua ruqyah syirkiyah. So kita kena membezakan dua perkara ni lah. Ruqyah syariah iaitu bacaan ayat-ayat ruqyah daripada Al-Quran, iaitu ruqyah tu sendiri. Ruqyah itu merupakan jampi. So kita kena faham dulu. Okay, minta maaf, aku betulkan balik. Ruqyah itu merupakan jampi. So ruqyah syariah merupakan jampi-jampi yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa daripada Nabi. Okay, selain daripada ayat-ayat Al-Quran dan doa, ruqyah syariah juga boleh terdiri daripada doa-doa ataupun bahasa kita sendiri yang kita fahami erti dia. So maksudnya kadang-kadang semasa saya membacakan ayat ruqyah, kita berdoa untuk sembuh. Ya Allah, engkau sembuhkan pesakit ni. Ya Allah, engkau hancurkan sihir ini. Ya mangsyara jin, engkau bertaubatlah daripada mengganggu pesakit ni. Ini antara bahasa-bahasa yang kita faham, pesakit faham, dan juga tidak menggunakan benda-benda yang syirik. So selain daripada bahasa seni ni, contohnya juga kita memberi saranan taubat kepada makhluk jin. Wahai makhluk jin, kamu kena ingat perbuatan kamu wahai makhluk jin menceroboh masuk ke dalam tubuh badan pesakit ni haram hukum dia. Berdosa kamu wahai makhluk jin. Kalau kamu degir dan ingkar, kamu akan mendapat azab api neraka wahai makhluk jin. So ini antara benda-benda yang kita kena memberi penekanan semasa membuat rawatan ruqyah ataupun yang kita tafsirkan sebagai ruqyah syariah. Okay, selain daripada itu juga bila kita sebut selari dengan Al-Quran dan juga doa-doa Nabi, kita juga kena jauhkan daripada menggunakan barang-barang yang boleh membawa kepada syirik. Tangkal-tangkal. So buat rawatan ruqyah ni tak ada peninding tangkal. Okey, saya bagi awak cincin batu ni. Awak kena pakai cincin batu ni supaya nanti jin saka tu tak akan masuk lagi ke dalam badan awak. Awak kena pakai gelang ni. Walaupun gelang tu nampak macam gelang kayu koka, gelang kayu kemuning. Bila kita pakai gelang kayu koka ataupun gelang kemuning hitam dengan niat untuk halau daripada jin tak mari kacau kita, itu boleh membawa kepada syirik. Okay, kita kena faham kalau kayu kemuning hitam, kayu koka, dari segi khasiat herba, ya alhamdulillah ada manfaat dan khasiat dia. So maksudnya kayu koka tadi ataupun kayu kemuning hitam tadi direbus, direndam dalam air panas, kemudian airnya kita buat minum. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, itu tak menyalahi syariat Islam. Tapi kalau dipakai semata-mata buat gelang, tapi tak ada apa-apa, orang kata apa, tak ada apa-apa amalan, kemudian dia percaya kepada gelang ni akan melindungi diri dia, maka itu akan membawa kepada syirik. Walaupun kayu koka ataupun kemuning hitam tadi dibuat sebagai tasbih. Tasbih tu tak salah. Tapi kalau kita gunakan tasbih itu untuk berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terbaik. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Tapi pakai tasbih kayu kemuning hitam, pakai tasbih kayu koka, berzikirnya dengan tasbih itu tak. Hanya berpegang kepada kononnya
jin takut kepada kayu pokar, jin takut kepada kemuliaan hitam, maka itu akan membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu definisi yang pertama, ruqyah syariah. So manakala topik yang kedua iaitu ruqyah syirkiyah. Apakah yang dimaksud dengan ruqyah syirkiyah? Ruqyah syirkiyah ini merupakan bacaan-bacaan, mentera-mentera. Kalau kita dengar, kalau macam dalam movie, hai Mambang, Mambang biru, Mambang putih, wahai si Mambang, aku tahu asal usulmu. Ini contohlah. Kalau jumpa dengan orang-orang lama di Pantai Timur, ada amalan-amalan untuk main teri, nak seru semangat laut dan sebagainya, tu ada mentera-mentera dia, bacaan-bacaan ataupun ritual-ritualnya yang untuk memanggil semangat hutan, nak pergi memancing, memanggil semangat laut, ada dia punya bacaan-bacaan mentera dia. Ini yang akan mengundang kepada jin, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ada juga syair-syair, syair-syair ataupun lagu-lagu yang lama yang tidak jelas makna dia, yang kita bimbang tu lah. Kadang-kadang ada yang membaca syair-syair mungkin Jawa ke, yang kita tak tahu dia punya maksud dia, kita main ikut je. Tapi bila ada orang yang pandai, rupanya syair tersebut membicarakan kata-kata yang memuja jin, mengagung-agungkan syaitan dan sebagainya. Okey, selain daripada itu juga, ruqyah syirkiyah ni pula memang sangat sinonim dengan tangkal-tangkal dan azimat. Bila membawa ruqyah syirkiyah, membawa kepada syirik ni, memang kebanyakannya orang dia, perawat tu, bomoh tu, orang uskun tu dan sebagainya tu akan menjual tangkal-tangkal pakai gelang ni. Ataupun kalau siapa yang pernah berubat dengan bomoh-bomoh kampung dulu, kalau untuk rawatan baby menangis malam, diikat dengan benang kuning di lengan ataupun diikat dengan benang hitam di pinggang ataupun di lengan. Kononnya untuk tak nak bagi baby menangis malam. Ada juga saya pernah jumpa dengan di rumah pesakit, pesakit menggantungkan kuda laut kering di pintu dan di tingkap. Kuda laut kering tu dia dah kering, digantungkan, dipakukan di pintu dan juga di tingkap. Kononnya tak nak baby menangis malam, tak nak bagi benda-benda yang jahat tu masuk ke dalam rumah. So ini dua perkara yang kita kena faham. Ruqyah tu merupakan jampi, dia masih umum. Ada jampi yang mengikut syariat Islam, iaitu ruqyah syariah, dan juga ada jampi yang bertentangan dengan syariat Islam, iaitu ruqyah syirkiyah. Okey, kita sambung lagi untuk slide yang seterusnya. Apakah yang menjadi syarat-syarat untuk menjampi? Tadi kita menerangkan tentang ruqyah syariah, ruqyah yang selari dengan syariat Islam. So syarat-syarat untuk jampi tadi, ruqyah syariah lah yang kita masukkan, hendaklah menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun nama-nama Allah. Itu boleh, insya-Allah. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Ya Allah yang maha penyembuh, engkau sembuhkanlah sakit ni. Selain daripada itu, memang yang paling asas dan basic adalah membacakan ayat ruqyah lah. Okay. Kemudian jampi juga boleh dibacakan dalam bahasa Arab ataupun bahasa Malaysia, bahasa ibunda kita yang kita boleh faham maksud dia. So biasanya kalau yang buat rawatan dengan saya, sebelum kita mulakan rawatan, Ya Allah ya Tuhanku, dengan rahmat-Mu Ya Allah, dengan keberkatan ayat-ayat pembatal sihir ini Ya Allah, engkau putuskan dan batalkan segala perjanjian-perjanjian sihir. Itu contoh jampi ataupun doa yang menggunakan bahasa yang semua orang faham. Pesakit faham, pesakit faham, peneman ahli keluarga yang datang, teman pesakit juga faham. Dan juga yang paling mustahak, tiada unsur-unsur pemujaan jin. Ini kita kena elakkan. So pernah juga berlaku pesakit dia buat rawatan, dia kata perawat tu menyeru jin, wahai
penjaga hutan, mari tolong sini teman aku, mari tolong bantu aku. Wahai Syekh Kadir Abdul Jalani. Dia memanggil pula nama-nama wali kononnya, wahai Syekh sekian-sekian, mari datang tolong bantu aku. Hadir kamu ya Syekh untuk bantu kami dalam rawatan nak menyembuhkan pesakit ni. Hati-hati. Walaupun nampak macam baik disuruh wali-wali dan sebagainya itu, bimbang, sebenarnya itu adalah merupakan unsur-unsur pemujaan jin. So biasanya kalau ada pemujaan jin ni, dia mesti ada ritual dia. Kita kena perhatikan apa yang dilakukan ataupun persediaan oleh perawat tu lah. Okay. Ada yang contohnya nak buat rawatan, mesti di bawah bulan mengambang, di luar rumah. So pernah juga ada pesakit saya bagi tahu, nak buat rawatan dengan perawat tersebut, perlu berkemban. Untuk dimandikan oleh perawat tu perlu berkemban, kemudian perlu berada di luar rumah, di bawah bulan mengambang, di malam Jumaat. Ada tarikh-tarikh dia tertentu, syarat-syarat dia tertentu. Itu antara ciri-ciri dia lah. Ciri-ciri perawat tu tidak menepati syariah. Ada unsur-unsur ritual-ritual. Okay. Selain daripada itu juga, bahan-bahan yang kita nak gunakan untuk membuat rawatan ni perlulah halal. Dan juga bersih. So kalau nak buat rawatan, tiba-tiba nak menggunakan darah babi, itu memang jelas tidak halal. Kalau tiba-tiba nak menggunakan darah ayam pun, darah ni masuk dalam kategori najis. So nak buat rawatan, bahan-bahan tu mestilah halal, bersih dan tidak busuk. So sebab tu kalau kebanyakannya perawat rawatan ruqyah syariah ni, antara bahan-bahan yang biasa digunakan untuk buat rawatan, gunakan air, gunakan garam, limau, daun sena, minyak zaitun, buah tin, madu, kismis, kurma. So bahan-bahan ni adalah halal, bersih dan tidak busuk. So kalau tiba-tiba minta ayam yang dicabut kepala tanpa disembelih, so kita kena tengoklah. Ataupun nak buat rawatan perlu berkubang dalam lumpur babi. So ada dulu-dulu memang selalu dengar, kalau nak buat rawatan untuk sawan babi, pesakit yang kena sawan babi tadi perlu bergelumang, perlu berendam, bermain-main lumpur di tempat yang babi pernah bermain lumpur tersebut. Ini antara contoh-contoh kaedah-kaedah rawatan ataupun bahan-bahan rawatan yang tidak menepati syariat Islam. Okay. 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 Ini merupakan pula antara dalil-dalil yang nak bagi kita yakin bahawa Al-Quran tu sebagai penawar. So kenapa perlunya dalil-dalil Al-Quran ataupun dalil-dalil hadis ni, supaya kita sebagai umat Islam, kita yakin, menambahkan keyakinan kita, menguatkan tauhid kita. So antara dalil yang paling famous, dalil Al-Quran, ayat Al-Quran yang paling famous mengenai rawatan adalah daripada surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Saya ulang tadi sekali ayat ni, surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya, Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka melainkan kerugian jua. So kat sini ada kata kunci dia, iaitu ayat Al-Quran ini diturunkan secara sikit-sikit, beransur-ansur yang akan menjadi ubat dan penawar. Al-Quran ni memang diturunkan sebagai penawar, sebagai ubat untuk hati kita, untuk jasad kita, jiwa kita. Tapi hanyalah menjadi rahmat bagi orang yang beriman kepadanya sahaja. So maksudnya kalaulah kita ni tak beriman dengan Al-Quran, kita tak
yakin dengan Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan menjadi rahmat. So secara umumnya kesemua umat Islam memang beriman dengan Al-Quran, tapi disebabkan oleh kurangnya ilmu, kurangnya pendedahan, maka kadang-kadang tahap keyakinan terhadap ayat Al-Quran tu kurang maksimum, tak berapa nak yakin. So macam mana kita nak yakin bahawa Al-Quran itu sebagai penawar dan juga penyembuh, maka tak dapat lari kita adalah dengan belajar serba sedikit asas tentang apa itu ruqyah syariah, apa itu ayat-ayat syifa, apa itu ayat-ayat yang boleh dibacakan sebagai penawar dan juga penyembuh. So ada ayat-ayat yang untuk menghancurkan gangguan-gangguan jin, ada ayatnya untuk menghancurkan ikatan-ikatan saka, ada ayat-ayat yang memberi peringatan dan azab kepada bangsa-bangsa jin yang ingkar. So ayat-ayat Al-Quran ni lah yang perlu kita pelajari dan bacakan kepada pesakit ataupun bacakan kepada diri kita yang tengah sakit. InsyaAllah dia akan ada membuahkan hasil kesembuhan. Okay. Selain daripada itu juga ayat Al-Quran yang kedua yang untuk saya bagi contoh sebagai dalil tentang ruqyah syariah ini, iaitu ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Saya ulang lagi sekali. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Daripada surah Yunus ayat 57 yang membawa maksud, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu satu peringatan dari Rabb kamu dan satu penyembuhan bagi yang ada di dalam dada dan satu petunjuk dan satu rahmat bagi orang-orang yang mukmin. So sekali lagi ayat Al-Quran ni menjelaskan bahawa peringatan bahawa Al-Quran ni sebagai salah satu penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan juga rahmat bagi orang yang mukmin sahaja, orang muslim sahaja, orang yang yakin dan beriman dengan Al-Quran sahaja. Okay. So ayat surah daripada surah Yunus ayat 57 ni juga saya selalu mengajarkan kepada pesakit bila nak baca ayat ni sambil memegang di bahagian jantung. Di bahagian jantung ni jantung saya. Kalau tengok video tu mungkin terbaliklah mirror image. Ini jantung saya, sambil membaca ni sambil mengusap-ngusap, menggosok di tempat di dada ni lah. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Supaya segala keresahan, resah gelisah yang berada di dalam dada kita tu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sembuh. Okey, itu saya tunjuk contoh dua sahaja dalil Al-Quran. Saya nak terangkan juga dari segi dalil hadis daripada riwayat Ibnu Majah dan juga Ibnu Mas'ud yang mana dalil berbunyi hendaklah kamu menggunakan dua penawar iaitu madu lebah dan Al-Quran. Dalil ni jelas, okey, hadis sahih. Hendaklah kamu menggunakan dua penawar iaitu madu lebah dan juga Al-Quran daripada riwayat Ibnu Majah dan Mas'ud. Okey, ataupun dalil hadis yang lain, sebaik-baik ubat itu adalah Al-Quran. Sebaik-baik ubat itu adalah Al-Quran, riwayat At-Tirmizi. Okey, selain itu ada satu hadis yang ketiga nak saya jelaskan. Al-Fatihah itu adalah penawar semua penyakit kecuali maut, riwayat At-Tirmizi. So ini antara dalil-dalil yang nak menambahkan keyakinan kita bahawa Al-Quran itu sebagai penawar dan penyembuh. Okey. Okey, alhamdulillah masa dah almost pukul 10. Untuk dia ada banyak lagi slide saya, tapi untuk malam ni saya setakat tu dahulu. Masa tidak begitu menggalakkan untuk kita meneruskan sesi kelas lagi. So insyaAllah kita buka kepada sesi soal jawab. Yang mana yang ada soalan boleh start bermula untuk tanya soalan. Kita akan habiskan dalam masa 11-10 minit. Okay, Ustaz Yusof ada nak soalan nak tanya ataupun perkongsian boleh berkongsi.
Ustaz Yusof, ada resen tu boleh bercakap. Open mic. Ustaz Yusof. Ustaz Yusof, ada soalan ke ataupun perkongsian boleh share? Boleh nampak? Boleh, alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Saya ada satu soalan yang saya ingin bertanya berdasarkan cerita yang saya akan ceritakan. Soalan ada di dalam cerita tuh. Begini dia punya soalan. Katakanlah sepasangan suami istri yang ada gangguan, mereka tidak sadar sebelum mereka mengenali perubatan Islam Ruqyah Syariah. Jadi waktu si ibu sebelum mengandung tuh adalah mimpi berkaitan dengan kononnya arwah-arwah ataupun dianggap sebagai malaikat yang memberi ilham ataupun tok wali yang datang mimpi itu sehingga memberikan ilham untuk memberikan nama kepada anak yang bakal dilahirkan. Nama-nama itu pun kalau dinilai pun tidak ada kesalahan lah dari segi makna. Contohnya saya ambil nama daripada nama saya, contohnya diberitahu untuk memberikan nama jika lahir baby lelaki diberikan nama Yusuf. Jadi setelah si ibu melahirkan anak dan baby itu pun diberikan nama Yusuf, dan belakang hari mereka pun sentiasa diganggu, mungkin sudah jumpa perawat dan alhamdulillah pun sudah sembuh. Jadi soalan saya yang saya mau bertanya ialah, adakah nama itu yang diberi ilham oleh syaitan ini kita terus kekalkan menggunakan nama itu ataupun kita perlu tukarkan nama tersebut karena itu adalah daripada ilham daripada syaitan. Itu soalan saya. Saya serahkan kepada Coach Kamarul Ajli dan Ustadz Sinar untuk menjawab soalan saya. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. So soalan daripada Ustaz Yusof tadi mengenai seorang pasangan yang mungkin sebelum ni kurang asas agama, tapi sering bermimpi tentang tok nenek dia yang dah meninggal. Kemudian dalam mimpi tersebut tok dan nenek mereka memberikan nama-nama kononnya yang baik untuk cucu mereka. So dan ditakdirkan juga setelah mereka ni mendapat cahaya mata, keluarga ni jatuh sakit dan dalam proses rawatan tu ada perawat mencadangkan tukar nama dan sebagainya. So kalau dari segi hukum mengambil nama daripada mimpi itu saya tak boleh nak jelaskan sangat sebab selagi mana nama yang kita ambil itu adalah nama yang baik, tak ada masalah insya-Allah. Sebab setiap kita kena faham nama-nama kita ni merupakan satu doa. So andai kata ditakdirkan nama yang diberi waktu dalam mimpi itu nama Abdul Rahman. So walaupun nama Abdul Rahman tu diambil daripada mimpi yang kata tak jelas sumber dia, tapi maksud Abdul Rahman tu sendiri adalah maksud yang baik. InsyaAllah bagi saya tak jadi masalah. Cuma ada bab nama ni memang ada juga perbincangan terutama daripada Ustaz Syarhan. Ada nama-nama yang memang kurang sesuai untuk diberikan kepada anak kita. Walaupun nama ni dari segi bahasa Arab dia adalah membawa maksud yang baik, tapi dari pengalaman Ustaz Syarhan tu sendiri, nama ni kurang sesuai. Kurang sesuai untuk diberikan kepada anak kita. Contoh je, kalau perempuan contohnya nama Balkis, Puteri Balkis, ataupun nama-nama yang macam bunga, nama Melur, Kemboja, Balkis, nama-nama yang macam ni kalau boleh elakkan diberikan kepada anak kita kerana pendapat Ustaz Syarhan, ini adalah pendapat daripada Ustaz Syarhan. Mungkin ada orang tidak setuju. Ustaz Syarhan kata nama-nama ni sering digunakan oleh bangsa-bangsa jin. Tapi kalau tanya saya personally pun, nama-nama seperti Balkis, nama Balkis ni kalau dalam rekod saya
agak ramai juga pesakit-pesakit saya yang nama Balkis. Itu yang nama perempuan. Kalau yang nama lelaki, kalau tak salah saya Zakwan. Zakwan kalau tak salah saya, antara nama yang kurang sesuai diberi nama kepada anak. Tapi dari segi maksudnya dalam, kalau kita buka buku tafsir nama ni, nama-nama tu masih membawa maksud yang baik. Tapi pengalaman Ustaz Sarhan memberikan kata nama-nama tu sering digunakan oleh bangsa jin. Okey. So maksudnya saya nak jawab bagaimana tentang nama yang diambil semasa dalam mimpi itu. Saya rasa selagi mana nama tersebut membawa maksud yang baik, saya rasa tak ada masalah. Ini adalah pendapat peribadi saya. So mungkin Ustaz Sinar ada pendapat yang lain ataupun ada ustaz-ustaz yang lain yang mungkin tidak setuju dengan pendapat saya. Okey, saya serahkan kepada Ustaz Sinar jika ada nak tambah soal jawapan dan sebagainya. Terima kasih Coach. Okey, jawapan saya berkenaan soalan saudara Yusuf, dan sebenarnya soalan saudara Yusuf ni nampak tidak berkaitan, tapi sebenarnya ada berkaitan dengan soalan yang berkenaan dengan garam lampu tu. Nanti akan, bila saya jawab nanti soalan yang berkenaan garam lampu tu, mungkin akan dapat nanti sedar akan connection atau hubung kait soalan saudara Yusuf ni. Okey, berkenaan yang saudara Yusuf ni, okey, ada pertama yang saya akan jelaskan yang tentang cerita Ustaz Sarhan tu, saya memang ada dengar sih, sebab saya pun ada belajar dengan Ustaz Sarhan, dan saya tidak akan ulas atau sentuh yang berkenaan dengan pendapat Ustaz Sarhan. Apa yang akan saya sentuh hanya berkenaan soalan saudara Yusuf bahawa ada keluarga ni dia dapat mimpi. Mereka dapat mimpi, lepas tu mereka namakan anak mereka seperti yang dalam mimpi itu. Sedangkan nama tu cantik, contohnya nama Yusuf. Ada Nabi Yusuf, dan nama Yusuf ni boleh dinamakan kepada anak-anak orang Islam sebab nama salah seorang Nabi, Yusuf. Tapi apa yang berlaku kepada keluarga itu apabila telah menamakan anak tu daripada mimpi, banyak berlaku gangguan-gangguan, perkara-perkara ganjil kepada mereka. Jadi persoalannya, perlukah diubah nama yang telah diberikan? Jadi ada 2 poin yang saya perlu jelaskan. Pertama, perlukah diubah atau tidak? Sekiranya, ini pendapat peribadi saya, hampir sama dengan jawapan Coach Marun. Sekiranya nama itu memang nama itu bagus maknanya, seperti Yusuf, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Khadijah, memang nama-nama itu memang nama-nama yang bagus di dalam Islam. Teruskan memakai nama-nama itu. Tidak perlulah tukar nama, sedangkan di Malaysia ini sekarang pun dah tukar nama. Kalau IC kita ada nama Yusuf kah, Khadijah kah, kita nak tukar tanpa alasan yang kukuh, pihak Jabatan Pendaftaran tidak akan beri kita tukar. Kecuali nama kita, nama yang jelek, hantu besar contohnya. Dan lucu dengar, tapi pernah saya dengar ada kononnya di Sabah nama cikgu tu hantu besar. Dia kena memohon tukar di IC dia daripada nama hantu besar. Sebab bayangkanlah dia pergi mengajar setiap pagi, murid dia akan kata selamat pagi cikgu hantu besar. Inilah orang dulu-dulu kan kadang-kadang bagi nama ganjil-ganjil. Jadi untuk yang balik kepada soalan, tidak perlulah diubah. Tapi poin yang satu lagi yang saya nak jelaskan, ini yang penting. Nama dah bagus, nama apapun kan, contohnya Yusuf. Yang jadi masalah kenapa ada orang ada gangguan, bukan nama tu. Bagi pendapat saya, bukan nama tu. Tetapi tindakan. Daripada tindakan, iaitu ada makhluk muncul di dalam mimpi, kita terima apa makhluk itu kata di dalam mimpi. Itu yang menjadi masalah, bukan nama. Saya bagi satu contoh untuk lebih mudah faham. Kita ada orang ni dulu tidak berapa taat agama, pemalas sembahyang. Dia mimpi lelaki berjubah putih, janggut panjang, memegang tasbih, berserban tinggi warna putih. Mengatakan dia, solatlah wahai anakku. Oh, ada satu syekh wali dalam mimpi itu. Kamu solatlah 5 waktu. Terus lepas dari mimpi itu dia solat 5 waktu.
bagusnya mimpi itu. Tapi orang macam tu dia biasa boleh kena gangguan. Sebab apa? Bukan pasal dia solat 5 waktu tu. Solat 5 waktu tu wajib. Tapi dia solat kerana mimpi. Sedangkan solat 5 waktu wajib. Tak ada mimpi pun jumpa wali ke, jumpa makhluk berjubah putih di dalam mimpi, tetap wajib. 1400 tahun yang lalu pun dah wajib solat ni. Nabi dah ajar solat 5 waktu adalah wajib. Tak perlu tunggu dalam mimpi. Jadi masalah dia solat kerana mimpi. Apa kata kalau suatu hari dia mimpi, katakan makhluk dalam mimpi itu kata, oh, kamu dah mencapai makam yang tertinggi, kamu tak payah dah solat. Kamu solat pakai niat saja, dan niat dah cukup dah. Jadi itu yang masalah dia. Dia percaya kepada mimpi. Dia mulai sudah termasuk kepada talbis iblis. Jadi masalah tu pada perbuatan itu. Perbuatan tu bukan pada contohnya bagi nama yang baik boleh kekalkan ataupun solat 5 waktu. Wajib solat 5 waktu, tapi jangan solat kerana mimpi. Kalaupun kita mimpi ada solat, tapi kita tetap di hati kita iktikad kita solat kerana Nabi yang suruh. Ada hadis Nabi mengatakan wajib, Nabi yang mengatakan wajib, bukan kerana mimpi. Sebab kalau kerana mimpi bahaya. Akan datang mimpi muncul makhluk berlakon sebagai wali mengatakan dah tak perlu solat, perlu hanya dengan niat sahaja. Itu yang jadi rosak akidah. Jadi di sanalah punca dia tu, iaitu percaya kepada mimpi itu, bukan nama. Kalau nama tu boleh dikekalkan dan nak selesaikan masalah ada gangguan-gangguan tu dengan ruqyah. Dengan banyak ruqyah, baca surah Al-Baqarah setiap hari dan selalu terapi ruqyah mandiri, insya-Allah gangguan tu akan hilang. Dia tidak akan ada masalah nama tu walaupun kita kekal. Jadi itu tambahan jawapan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Okey, soalan mengenai bolehkah menggunakan lampu garam yang dijual di Shopee untuk mengusir jin? Ini dia ada perbahasan sikit, perbincangan sikit. So kita kena faham garam, terutama garam bukit, dia ada khasiat herba. Di mana garam ni memang banyak khasiat dia untuk menetralkan kesan-kesan gangguan jin. So memang dalam kaedah rawatan kita minum air jampi bercampur dengan garam supaya herba garam, khasiat garam tadi akan mampu detoxkan benda-benda kotor di dalam badan. So dan juga garam ni juga ada satu hadis di mana waktu Rasulullah berada di Gua Hira, kalau tak salah saya, ada satu lubang yang ada tiba-tiba berdekatan dengan Rasulullah tengah baring. Kalau tak salah Abu Bakar, kalau tak salah saya lah, Abu Bakar nampak ada ular. So sahabat tersebut tahan tangan di lubang tersebut sehingga dipatuk oleh ular tersebut. Kemudian diriwayatkan Rasulullah membaca surah Al-Fatihah, kemudian Rasulullah mengambil garam lalu diletakkan di tempat yang kena patuk. So bermaksud garam ni memang ada khasiat dalam untuk kesembuhan, dan juga antara khasiat garam ni dia mampu menyerap bisa-bisa toksik ni untuk menawarkan bisa-bisa. So kita nak menggunakan garam tu insya-Allah boleh. Cuma bila garam tu dibuat secara lebih moden, dibuat lampu, kadang-kadang dia boleh merosakkan juga akidah kita. Okay. So garam lampu garam ni juga kalau tengok di Shopee dia ada beza-beza color. Ada color yang kemerahan, vibration dia lain sikit, color warna merah lain sikit. Ini yang sedikit membimbangkan. Takut nanti ada orang yang akidah dia, tauhid dia tak cukup kuat, aku pasang lampu, jin tak mari dalam bilik aku. Kita bimbang itu juga boleh menjatuh kepada syirik. So kita kena faham, bukan bahan tu yang menyebabkan jin takut, tapi adalah khasiat herba. So bagi saya, kalau kita faham akan khasiat herba, so kita nak pasang lampu garam di dalam rumah, di bilik tidur, sebab lampu garam tadi dia mampu menyerap aroma-aroma yang busuk. Lampu garam tadi mampu menyerap energi-energi yang negatif.
mampu menyerap ion-ion yang negatif. Kalau kita percaya dan kita ada sedikit knowledge tentang khasiat garam dan sebagainya tu, tak ada masalah, silakan. Yang kita bimbang dia memasang lampu garam tanpa sebarang ilmu langsung, tanpa sebarang knowledge langsung. Dia hanya berpegang kepada lampu garam ini akan mengusir jin. Itu yang kita bimbang. So dia berbeza. Masa saya cakap tadi, kalau kita ambil, ada saya jumpa dia pakai cincin kayu kemenung hitam. So kalau dia berpegang pada hanya pakai cincin kayu kemenung hitam, itu boleh mendatangkan syirik. Tapi kalau dia percaya akan khasiat kayu kemenung hitam, dia buat rendam, dia rendam dalam air panas sebab minum, itu tak jadi masalah. So lebih kurang sama dengan lampu garam ni. Kalau dia faham akan khasiat dan khasiat garam tu, bagaimana garam boleh menetralkan ion-ion negatif dan sebagainya, dia menyerap bau-bau busuk. Ada juga sifat garam tu dia menyerap bau-bau kotoran-kotoran dalam bilik tu, insyaAllah silakan. Cuma yang kita bimbang, dia pasang membuta tuli dengan harapan jin tak masuk dalam rumah. Itu boleh membawa kepada unsur kepada syirik. Okey, itu jawapan daripada saya. Ustaz Sinar ada nak tambah? Okey, yang berkaitan garam ni saya ringkaskan kepada jawapan saya ni tambahan kepada jawapan Coach Kamarul. Saya setuju dengan jawapan Coach Kamarul. Cuma tambahan adalah daripada saya katakan kepada para sahabat sekalian, berhati-hati. Sebab daripada pengalaman saya, yang saya lihat terutamanya di Sabah, yang menjual lampu-lampu garam ni bukan orang Islam. Kalau yang sebahagian orang Islam menjual tapi dia punya sumber, dia punya toke, dia punya supplier asalnya bukan Islam. Dan kebanyakan yang lampu-lampu garam ini sebenarnya orang-orang yang orang-orang Cina yang menjual, yang percaya kepada ilmu-ilmu feng shui begitu, yang ilmu-ilmu feng shui, ilmu-ilmu tenaga dalam, tenaga minda, aura dan sebagainya. So kalau kita berpegang kepada aura, kita berpegang kepada pemahaman aura akan membawa kepada syirik nanti. Jadi itulah balik kepada dari mana punca dia. Kalau orang Islam jual katakan garam bukit, ada orang Islam di kedai India Muslim contohnya jual herba atau garam bukit, tak ada masalah. Dan garam herba bukit itu pun mungkin daripada mana-mana tanah Arab ke mana ya, yang dia cara proses dia beli, dia proses semua dia jual, memang tak ada unsur-unsur syirik, tak ada unsur-unsur pemujaan. Tapi kalau lampu ni kita beli sebenarnya mungkin penjual tu orang Islam, tapi dia beli daripada yang orang-orang mengamalkan ilmu feng shui yang sebenarnya ada ritual-ritual tertentu. Lampu tu ada dipuja-puja, dijampi mentera dan akan ada masalah. Nanti bila lampu tu sampai di rumah, kalau nanti kemudian rumah dengar bunyi ketuk-ketuk, bunyi peraut, mungkin puncanya dari sana. Jadi itulah, tengok punca dia. Macam yang mimpi itu kan, sembahyang tidak salah, ni nama yang baik tidak salah, tetapi dari mana sumber kita dapat nama baik, dari mana sumber kita nak sembahyang, daripada ajaran Nabi kan, daripada ajaran mimpi. Jadi begitu juga sumber alam semula jadi itu kita dapat daripada orang Islam yang jual, ataupun punca dia itu lampu-lampu yang harba atau kononnya sebenarnya diimport dari China dan ada di jampi mentera. Itu kesimpulannya, berhati-hati jika ingin membeli lampu garam. Itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, untuk soalan daripada Puan Jaja Udin, saya pernah mengikuti kursus Subconscious Mind, pengkhususan pada tribe emotion, emosi yang terperangkap, penceramah Chinese. Objektif untuk ease mind, atasi trauma yang lepas. Tiada meditasi atau mentera, cuma ada kaedah kita tanya soalan pada diri sendiri dan jawapan juga melalui diri sendiri. Gerakan tangan yang digerakkan secara
subconscious mind. Ada penggunaan magnet yang disapukan dari dahi hingga ke belakang setelah selesai kaedah yang diajar. So adakah ini bercanggah dengan ajaran Islam? So bab ni saya serahkan kepada Ustaz Sinar, sebab Ustaz Sinar dia lebih berpengalaman dan knowledgeable bab teori-teori dan juga kaedah-kaedah macam ni, tenaga dalam dan sebagainya. So kalau tanya saya, kadang-kadang benda tu kita tak nampak, dianya terselit-selit. Kadang-kadang kita nampak dia macam tak ada meditasi mentera. Dan biasanya juga kalau masuk untuk level yang pertama pengenalan, masih tak begitu jelas lagi dia punya meditasi ataupun mentera dia. Bila kita masuk level yang lebih tinggi, baru kita akan nampak punca dia, susul galur dia. So biasanya untuk sesi-sesi pengenalan ni, pertama punya kursus ni, dia masih lagi di bahagian surface. So ni penceramah Chinese. So kalau kebetulan Puan Jaja berjumpa dengan penceramah yang Islam, malah penjelasan tu pula kononnya dikaitkan pula lagi dengan ayat-ayat Quran yang kita tidak nampak dia punya detail dia di belakang. So cuma bab ni saya rasa saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk menjelaskan dengan lebih detail secara PM/P, ataupun Ustaz Sinar kata nak jelaskan secara ringkas dahulu. Okey, saya serahkan kepada Ustaz Sinar. Terima kasih Coach. Saya akan jawab secara ringkas dulu untuk kebaikan juga peserta lain, untuk yang hadir, tetapi yang terperinci nanti saya akan berkomunikasi direct secara langsung dengan Puan Jaja. Yang saya ingin highlight di sini, Puan Jaja yang orang yang kenal memang ada sedikit sakit, mungkin apa istilah dia tu, dia macam tu lah, yang anxiety kan, depression begitu. Puan Jaja ada satu nama penyakitnya, tapi yang lebih kurang macam adik-beradik begitulah. Jadi mula-mula kalau kita baca ayat tu, trap emosi yang terperangkap, seolah-olah macam ikut kursus yang dikendalikan oleh bahagian psikiatri hospital atau klinik. Sekiranya itu yang dikendalikan oleh, katakan orang tu ada penyakit bipolar, depression, anxiety, lepas tu doktor setelah dirawat doktor bagi ubat, doktor kata kena pergi ikut ini seminar yang dibawa oleh doktor memang psikiatri, nampak okey, itu sepatutnya okey. Tetapi apabila kita masuk kepada bab yang perenggan seterusnya, ease of mind, trauma yang lepas pun masih macam psikiatri, tetapi yang lepas itu dia kata kaedah tanya soalan diri sendiri pun psikiatri, tapi jawapan melalui diri sendiri dengan gerak tangan. Tangan kita boleh bergerak sendiri. Di situ saya jadi ada was-was. Ini adakah kursus yang dikendalikan oleh hospital kerajaan psikiatri ataupun di luar daripada psikiatri, sebab tangan boleh bergerak sendiri. Memang macam ni, ini tenaga dalam, tenaga minda. Lepas tu di bawah dia lagi ada terang magnet. Setakat yang saya tahu, kalau yang kursus-kursus psikiatri bagi motivasi ceramah kepada pesakit-pesakit yang macam depression, dia tidak ada menggunakan alat seperti magnet disapu di dahi ke belakang. Jadi ini macam tenaga dalam, dan nanti saya akan berkomunikasi secara khusus dengan Puan Jaja. Puan Jaja kena bagi tahu saya nanti di Telegram, sama ada ini adalah sebahagian daripada rawatan Puan Jaja ataupun sebenarnya ini kursus yang tidak ada kaitan dengan pihak hospital. Baru saya akan terangkan lebih lanjut. Jadi itu untuk pengetahuan yang lain, bahawa nampak macam psikiatri punya ni pada permulaannya. Kalau psikiatri, dok kita pergi hospital yang suruh yang cadangkan kita hadiri kursus atau seminar, boleh lah psikiatri. Tapi bila ada gerak tangan boleh bergerak sendiri dan magnet pula disapu, macam ini memang tenaga minda punya kursus lah. Jadi berhati-hati. Itu setakat ini jawapan ringkas umum dari saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua peserta. So masa pun dah pukul 11.20. InsyaAllah kita tutup sesi soalan.
So insyaAllah kita akan bersambung lagi untuk siri kuliah, tajuk kuliah yang lain di minggu hadapan insyaAllah. InsyaAllah malam ni sedikit lewat, insyaAllah. Terima kasih semua peserta. So saya serahkan kembali kepada Ustaz Sinar untuk kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis. Terima kasih Coach. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah ada ahli yang lama, yang istiqamah hadir, dan ada yang baru juga hadir. Jadi bila ada yang kita ketahui ada yang baru hadir, jadi saya ingin mengulangilah juga. Satu, mengucapkan terima kasih. Kedua, memohon maaf dan menjelaskan saya orang Sabah. Bahasa saya menggunakan bahasa Sabah. Kadangkala ada yang bahasa saya sangka lembut, tetapi mungkin pada pendengaran sahabat-sahabat di Semenanjung agak kasar, jadi saya memohon maaf. Nada suara saya memang soal macam orang marah, agak tinggi, tapi sebenarnya memang begini cara saya bercakap. Jadi saya memohon maaf kepada orang yang masih belum mengenali saya, begini cara saya bercakap, saya orang Sabah, minta maaf lah kalau bahasa saya kedengaran kasar. Jadi teruskan lagi hadir kepada yang baru hadir atau yang memang minat hadir, teruskan. Kita doakan semoga dipermudahkan Allah setiap minggu untuk hadir, dan siapa-siapa ada sahabat yang belum pernah hadir dan yang hadir sekarang rasa berminat, rasa macam seronok kuliah-kuliah kita ini, ajak mereka untuk hadir. Tidak semestinya mereka sudah jadi ahli grup Telegram Rawatan Islam untuk hadir. Boleh hadir dan boleh masuk grup nanti kemudian. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua dan mohon maaf jika sekiranya saya ada terkasar bahasa, tersasul kata. Maka dengan ini saya serahkan semula kepada Coach Kamarul untuk penutupan majlis kita. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar. So insyaAllah selesai dan tamat untuk sesi kuliah pada malam ni. So yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk datang daripada kelemahan kami. So sekali lagi saya juga memohon sumbangan ikhlas infak daripada tuan-puan kepada kami para admin untuk membantu kami meneruskan usaha-usaha dakwah lah. Okay, insyaAllah nanti kami akan bagikan nombor akaun di dalam grup Telegram. InsyaAllah tak dapat banyak pun tak apa, RM5 seorang pun sangat-sangat memadai bagi kami. Okay, insyaAllah kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika fiha salam wa akhir. Amin. Bismillah. Wassalam. Okay, Alhamdulillah, terima kasih sehingga kita berjumpa lagi di minggu yang seterusnya untuk tajuk yang seterusnya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.